A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, muslim muslimat, kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, sihat-sihat semua, no? Alhamdulillah. Ni kena bercakap bagi elok sikit. Lama tak pakai kamera duduk depan. Selalu selamat dah lah ni, pasal banyak depa duk pi ustaz-ustaz lain. Malam ni ada ustaz pi Tanglin ke mana ke, depa mai tani. Kita masuk masjid pun terkejut. Ada pula dah. Selalu masjid kampung Surau dia tak ada batang tengah. Ni ada batang tiang tengah. Kita pun terkejut lah. Tapi tak apa, ala kulli hal kita kena cakap bagi proper sikit lah. Dah ada kamera ni. Bukan proper ke mana. Bukan sebelum ni cakap tak proper. Bukan cakap tak elok, kan? Maksudnya bila ada orang luar tengok, dia tak boleh nak bunyi perlih lebih sangat lah. Jadi tuan-tuan, kalau dah sihat, alhamdulillah. Sebab kita lah jumpa tahun lepas lah. Bunyi lama lah. Padahal tahun yang lalu. Padahal kita hujung bulan 12 tu kita jumpa dah. Dan ni kita bertemu balik. Dan kita masih lagi akan membicarakan berkaitan dengan hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Salihin berkaitan dengan sabar. Kita ni kena lah dengan kita punya suasana, dengan kita punya keadaan, dengan kita punya culture sekarang ni, iaitulah kita kena bersabar banyak-banyak. Sabar dalam apa? Sabar dalam segala macam. Sabar dalam segala macam. Yang terbaru sebelum kita masuk kitab ni, yang terbaru lah ni tuan-tuan, orang banyak duk main perlih. Dia train nak pergi tengok dinosaur. Perlih kemah ada dinosaur, tuan tahu? Tak tahu perlih ada dinosaur. Nampak hok main masjid ni kebanyakannya yang lanjut sikit usia. Bukan nak kata tua-tua tak sampai hati, tapi yang lanjut sikit. Yang muda-muda dia tahu, perlih ada dinosaur lah. Tahu ke tak tahu ada dinosaur lah? Dia tahu. Perlih lah ada dinosaur. Tahu mana? Belah Timur Tengah. Dia buat lampu, dia buat yang macam-macam, itik besar ada. Tuan-tuan, yang saya nak kata sabar ni dekat mana? Dekat pengusaha dan juga pemaju tu. Pengusaha dan juga pemaju, hari ni dia post dalam FB. Sebab kebetulan pula saya pun tak apa nak pandai dengan FB ni, tapi boleh sikit-sikit lah. Sebab tinggal lama. Tengok FB isteri saya, dia tunjuk ni. Yang daun bunga-bunga tu, bunga-bunga yang lampu-lampu tu, tuan-tuan, dia bukan betul, dia plastik lampu je. Tapi main dengan orang ni tak tahulah orang perlih ke orang mana ke, kan? Orang luar ke. Dia pi tu, dia masuk ke dalam bunga tu, punyalah nak tangkap gambar, kata dia duduk dalam bunga yang berlampu-lampu tu. Bunga tu kepok habis. Kenapa? Kena sabar. Rosak habis. Rosaklah habis, kan? Yang ada buat dengan tempat orang boleh masuk pergi duduk dalam macam sarang burung lah, dia buat. Sarang burung tu tergantung, kan? Buat pada rotan, anyam-anyam. Bukan tak boleh orang tua-tua naik. Bukan tak boleh. Bila orang tua-tua, dia bawa anak 4 orang. Dia buah anak dia 4 dalam tu. Lepas tak lepas? Lepas lah. Tapi mai tang orang tua-tua, dia pun training. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kena sabar. Tak boleh lah masuk 4-4. Seorang-seorang ke 2. Dia taram 4 orang juga. Lah ni ada lah lagi benda tu. Putih dah. Kena sabar. Anda faham dah ni? Jadi bukan kata bab sabar ni dah. Situasi ni, orang ni, ya Allah, tak tahulah nak kata lagu mana. Dah tu pula ada orang komen.
Orang tulis tu orang perlis dah, tak tahulah orang siapa tulis kan. Saya teka dia tulis perak bui kot depan ni. Dia tulis perak bui kot depan ni. Lepas tu yang komen tu pula bukan orang Perak. Faham? Menunjukkan apa? Yang belah-belah Perak, depa kata yang ni bukan orang Perak. Kita bukan kata orang Perak. Kita kata perak bui, tapi cara depa baca. Sebab tu nak bercakap ni lain-lain. Yang perlis dia maksud lain. Yang Pening dia baca mungkin boleh faham lagi lah. Tapi bila main dekat tu, dia kata, apa pula kata kita orang Perak? Kita bukan orang Perak. Bukan kata orang Perak. Kata peraknya sampai macam tu. Oh, perak. Mungkin belah-belah selatan dia tak pakai benda tu lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ni mukaddimah kita sikit lah. Bukan nak buat melawak-melawak, tapi tetap ada value berkaitan dengan sabar ni. Kadang-kadang tuan-tuan, pengusaha pun kena sabar. Yang law ni pun orang buka kedai pun kena sabar. Semua perkara kita kena sabar dalam tempoh yang macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Kita lihat hadis di mana pada malam ni kita akan bacakan hadis yang pertama. Sebelum ni kita baca hadis yang panjang berkaitan dengan raja yang dia ada satu tukang sihir dia tua dan dia minta tukang sihir tu cari pengganti. Dan akhirnya budak tu dia belajar dengan tukang sihir dan dia juga belajar dengan seorang pendeta Islam. Akhirnya membenarkan ajaran Islam. Tuan-tuan, membenarkan ajaran agama Allah. Okay. Pada malam ni kita nak baca satu lagi hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda qabrin فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تغفره ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فآتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده البوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. Hadis ni saya rasa banyak dalam kalangan kita dia pernah dengar. Berkaitan dengan Nabi SAW, ketika dia lalu dekat satu kubur, dia jumpa dengan seorang perempuan tengah duduk nangis. Nabi pesan dekat perempuan ni, kan? Nabi kata, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepada Allah, bersabarlah. Tengah duduk menangis, tengah duduk teriak. Maka perempuan ni marah. Ilaika anni. Hampir jauh. Fa innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifu. Sesungguhnya hang tak rasa apa aku rasa ni. Dan perempuan tu sesungguhnya dia tidak mengetahui itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha, kemudian ada satu orang berkata kepada perempuan ni, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang yang tegur hang tadi, yang kata bersabarlah, yang kata bertakwalah kepada Allah, yang kata ingatlah dekat Allah, dia tu bukan kaleng-kaleng. Bukan orang-orang biasa tu Nabi. Kan? Bukannya kawan-kawan, bukannya sahabat-sahabat biasa. Yang tu adalah Nabi, main dengan tak tahu, tak kenal. Kan? Maka kemudian dia pun berkata, fa'atat bab Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid 'indahu bawabain. Kemudian perempuan ni pun bila dengar Nabi, dia terkejut. Allah, malu kan? Rupanya yang aku marah tadi Nabi. Dia pun pi cepat-cepat pi nak berjumpa dengan Nabi. Dan bila dia sampai, falam tajid 'indahu illa bawabain. Bila dia sampai, tuan-tuan, dia sampai ke rumah Nabi, ada tak penjaga pengawal ke apa? Tak ada, melainkan yang ada yang duk jaga Nabi hanyalah 2 pintu ya. Maksud dia tak ada penjaga-penjaga apa lah. Lah ni kalau kita nak masuk jumpa orang besar-besar, kan, ada guard depan, kan. Cik, ada appointment ke? Kan. Dia kata tak ada, nak jumpa tak? Tak boleh cik, ni kena ada appointment dulu. Ni, saya pok menakan dia. Pok. Rupanya pok menakan menteri, ya. Pok menakan datuk, pok menakan apa-apa orang hebat-hebat besar-besar. Dia pun bagi masuk. Kan. Bagi masuk sampai dekat dalam. Tanya, bukan pok menakan, dia kata adik ipar. Dia kata adik ipar.
adik ipar. Bila masuk mai ke dalam jumpa SS orang kata, setiausaha sulit ke, pengawal peribadi ke apa. Nak jumpa siapa? Nak jumpa tuan sekian saja duduk dekat dalam. Cik dia siapa? Saya adik ipar dia. Lepas tu SS ni boleh fikir, ai, bila kawan ni kahwin? Cerita apa ni tuan? Cerita nuju 4 belalang. Hak yang nak naik kapal tu, yang dia kata dia nak jumpa tu dengan adik ipar ke abang ipar, mohong, tak kahwin pun. Tapi tak apalah, nak bagi tahu kata lah ni adalah orang jaga. Yang kata Nabi SAW, orang yang hebat tak ada orang jaga, melainkan pintu sahaja yang menjaga, yang mengawasi rumah Nabi SAW. Maka perempuan ni pun bila dia sampai, faqalat lam a'rifka, perempuan ni kata, ya Rasulullah, aku tak tahu kata yang mai tadi ni engkau. Aku tak tahu yang mai tadi ni engkau ya Rasulullah. Duk ingat orang biasa, duk ingat kadang-kadang siapa tau. Kadang-kadang kan kita pun nak pergi interview, contohlah pakai kemas, semak necktie, tak tengok. Parking kereta tak tengok, main pakai parkingnya. Orang tu turun pakai selak-selek, pakai t-shirt dia, baju tak ada nak pakai lagi, kalut dia buh kat tangan. Dia kata, cik, boleh tak saya nak masuk parking tadi? Tak boleh, tak ada, saya ada interview kat atas. Saya ada interview kat atas. Dia pun pergi lah naik atas, masuk bilik interview tu, yang nak nanya tu kan, kata, ai, ni macam hak minta parking kat bawah ni. Kan, siapa dia bawa ni? Saya bos sini lah. Dia kata, oh tadi awak pakai t-shirt tu? Tadi tak dan, bos. Dia main dengan tak kenal kan. Kita pun dah buat action dah sembang haprak lah, dah sembang action punya orang kan. Rupa-rupanya yang tu bos. Hak kita nak minta kerja, Allah dapat tak? Pergilah kan. Jadi yang ni Nabi bukan macam bos-bos lah, bukan macam raja-raja lah, bukan macam tuan-tuan, bukan macam sultan, bukan macam paling tinggi, lagi hebat. Bukan macam hak kita ni, bukan. Lagi hebat, tuan-tuan. Maka Nabi SAW tak marah apa pun. Tak marah. Nabi kata apa? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada saat rempuhan yang pertama. Maksud dia sabar ni ketika mana perkara itu berlaku, waktu tu nak kena sabar, waktu tu nak kena tahan marah, waktu tu nak kena kontrol. Contoh dia apa tuan-tuan? Kita tak nafi. Kadang-kadang kita sayang anak. Nabi sayang anak tak? Sayang. Anak Nabi banyak mati. Kan? Bahkan kecil-kecil pun dah banyak dah anak Nabi mati. Tuan-tuan, kita ni kalau kata orang yang paling hebat adalah orang yang paling sayang kepada keluarga dia. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata orang yang paling baik, orang yang paling hebat adalah orang yang paling baik kepada keluarga dia. Dan Nabi kata, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku dalam kalangan kamu semua. Jadi tuan-tuan, Nabi sayang dekat keluarga dia. Perempuan ni marah. Perempuan ni kata apa mula-mula tadi? Sesungguhnya hang tak rasa apa aku rasa. Nabi rasa tak? Rasa. Nabi pun kehilangan anak juga. Jadi tuan-tuan, kita nak kata macam ni. Nabi dia sebut sabar itu pada saat rempuhan yang pertama ni, maksud dia apa? Ketika mana problem tu berlaku. Satu orang, contohlah kita pergi kubur, kita tengok dia duduk meratap di kubur, dia duduk teriak. Dia kata, jangan kambuh kubur mo. Dia kata, macam-macam dia punya duduk teriak tu. Dan kita kata tak boleh. Kita kata ni, hang tahu apa ni mak aku bukan mak hang. Dia marah. Dia tak boleh kontrol mak dia. Sebab dia anak tunggal. Ayah dia tak ada lama dah, tak ada waktu kecil. Dia duduk jaga mak dia, dia sayang ke mak dia. Kemudian esok, barulah dia mai ke masjid Sayyidina Uthman bin Affan. Ni baru sebut lah. Dia mai ke masjid ni, ambil mikrofon, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya minta maaf pasal kemarin tak boleh kontrol. Hari ni alhamdulillah okey dah. Bagus tak bagus ni? Baguslah minta maaf. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi sabar itu bila? Kemarin.
Yang nak kena sabar tu kemarin. Saat benda tu berlaku, waktu tu yang kena sabar. Bukan tunggu 2-3 hari kita pun dah reda baru main Assalamualaikum, saya minta maaf lah. Kan? Itu tak boleh nak kontrol. Ni okey dah. Minta maaf no? Tak ada. Bukan tak boleh minta maaf tu bagus. Cuma waktu tu dah okey, semua orang dia akan reda. Kan? Cuma bila Nabi kata sabar itu bila? Pada ketika mana musibah itu betul-betul berlaku, kemuncak waktu tu yang kita nak kena kontrol, nak kena tahan, nak kena sabar. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cerita pasal apa nama ni? Perempuan ni dia tak kenal Nabi. Ada satu kisah kan. Ada seorang ni, dia ni datuk lah. Datuk doktor. Dulu duduk mengaji di Jordan. Saya tak mahu sebut lah. Kan? Saya tuan-tuan kata apa pula. Tak ada orang bagus. Helah orang bagus. Kan? Dia mengaji PhD di Jordan. Saya duk buat degree, dia duk buat PhD. Baliklah ni kerja dengan jabatan-jabatan mufti, berpangkat datuk doktor. Hebat orang ni. Bagus ilmu dia. Okey. Dia ni waktu dia duk jadi lecturer dulu, orang pi jumpa dia. Dia jenis sempoi, relax. Orang pi jumpa. Orang pi jumpa dia. dia cerita dekat kami ni. Orang pi jumpa dia, orang kata, "Pak cik, kan, mana bilik ustaz sekian-sekian?" Saya tak mahu sebutlah nama orang. Dia kata, "Bilik ustaz sekian ni, kamu pi tu, kono kanan ni ada tulis nama orang tu." Itu pejabat dia. Tapi jangan pi lah ni. Lah ni dia tak ada, dia nak keluar makan. Dia nak keluar makan saat dia abang ni. Budak tu pun pi lah jam sekian. Pi sekian-sekian, dia kata, bukan pak cik lah yang saya tengah tadi. Ya, saya lah yang tadi. Itu saya abang, jangan main lah ni. Dia kata, nak keluar makan tak? Lah ni boleh lah. Okey, tuan. Ni orang bila tak kenal orang, tak apalah, bukan kita nak kata semua orang kita nak kenal. Ada yang orang yang kadang-kadang kita tak kenal. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lihat hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah taala. Maksudnya ini ada hadis qudsi. Allah berkata, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu ila al-jannah." Rawahul Bukhari. Hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ni Allah Subhanahu wa taala kata, tidak ada pembalasan bagi seorang hambaku yang mukmin itu yang telah pun aku ambil kembali kekasihnya. Maksud dia apa? Bukan awek lah. Bukan semata-mata awek. Kekasih ni tuan-tuan, maksud kekasih ni apa? Safiyahu min ahli dunia. Orang yang dia kasih, orang yang dia sayang, orang yang dia cinta, orang yang dia suka daripada kedudukan dia, keberadaan dia di dunia. Di dunia tuan-tuan sayang siapa? Sayang isteri, sayang ayah, sayang anak, sayang kawan. Kawan baik ini kadang-kadang kita sayang lebih lagi daripada abang. Contohlah. Tak ada masalah lah. Maksud dia di dunia ni kita sayang kat siapa? Allah tarik orang ni. Allah uji kita. Allah uji kita. Allah betul-betul ambil balik orang yang sangat-sangat berpengaruh. Contoh mungkin kita sayang kat dia, kita teringat kat dia. Maka tuan-tuan, idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Kecuali pembalasan yang aku akan bagi adalah syurga. Apabila orang itu dia bersabar dan dia mengharapkan pahala semata-mata daripada aku. Ini orang ni, contoh kita sayang dekat mak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang, kita menangis, kita sabar, kita tahu setiap orang pasti akan sampai ajal dia. Ni dah sampai, kita pun redha, kita tahu mak kita buat benda yang baik banyak, mak kita orang suka lagu ni, kita tahu, kita sabar, kita doa. Kan? Kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan jannah. Untuk siapa? Bukan untuk hak mati. Untuk siapa? Untuk kita kan. Hak mati itu dia urusan dia. Urusan dia baik ke dia jahat ke, Allah akan balas dia. Kan? Kadang-kadang kita duk faham orang yang mati hari Jumaat ni terlepas
azab kubur. Allah, untung ke dia. Bukanlah dia kata terlepas terus. Terlepas terus ke azab kubur? Tak ada. Dia akan disoal juga, dan sesiapa pun dia pasti akan disoal. Baik. Jangan kita kadang-kadang letak kata mati hari Jumaat ni Allah. Kan? Bagus lah dia. Dia ni siapa? Dia ni pencuri lu. Kan? Dia ni siapa? Dia ni bapak punya pi. Kan? Tahu pi? Bukan P. Ramlee. P. Ramlee pemuzik, pelakon, pelukis apa semua tu. Dia ni P. perogol, pencuri, perampok. Semua P dah ke dia. Dia mati apa? Hari Jumaat. Allah, baguslah. Tak ada apa. Tak kena azab, tak kena. Yang tu penat. Mudah sangat Islam memberi kelonggaran kepada orang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi kita kena bersabar dan kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang bersabar ini yang akan mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kata orang tu mati dia teruk dah. Yang tu dia dengan Allah amalan dia. Setiap orang dia pasti ada amalan dia yang tersendiri. Sebab itu dikatakan dalam hadis yang sering kali kita tahu pasal orang mati apa? In qata'a anhu illa min salas. Terputus daripada orang itu melainkan 3 benda. Doa, anak yang soleh, harta yang bermanfaat, dan juga ilmu yang harta yang dia sedekah jariah, dan juga ilmu yang bermanfaat. Amalan dia itu saja yang ada. Jadi bukan pasal kita. Pasal dia punya amalan sendirilah yang dia akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita lihat hadis yang lain lagi. Disebutkan dalam hadis daripada Atha bin Abi Rabah, qala li ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli al-jannah? Faqultu bala. Qala hadhihi al-mar'atu sauda atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashafu fad'u Allah ta'ala li. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaka. Faqalat asbiru faqalat inni atakashafu fad'u Allah an la atakashafa fad'a laha. Tuan-tuan, hadis ni kita nampak ada beberapa inti yang kita boleh ambil. Yang pertamanya, makbulnya doa Nabi. Makbulnya doa Nabi. Tapi tuan-tuan, saya nak tanya, doa Nabi ni makbul semua ke? Doa Nabi makbul semua ke? Tak. Sebab tu kita tengok doa Nabi tidak dimakbulkan oleh Allah untuk pok menakan. Nabi ni tahu perkara yang gaib tak? Tahu. Sekiranya Allah bagi tahu. Sebab tu Nabi boleh tahu pasal Dajjal. Nabi boleh tahu pasal perkara yang akan datang. Kan? Tapi Allah bagi tahu. Kalau Allah tak bagi tahu, Nabi tak tahu. Dan kita kena tengok dalam surah Jin yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, melainkan daripada rasul yang kami redha, kami akan bagi tahu dia perkara yang gaib. So Nabi dia tahu tak perkara yang gaib? Tahu, sekiranya Allah bagi tahu. Bukan Nabi ada ilmu untuk tahu benda yang gaib. Kalau Nabi ada ilmu untuk tahu benda yang gaib, Nabi akan selamat daripada kena racun yang orang bubuh, perempuan Yahudi bubuh dekat dalam makanan yang Nabi makan, kesan dekat diri Nabi. Sampai ke hari Nabi nak wafat, berasa. Tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu apa di sini? Doa Nabi makbul sekiranya Allah berkenan. Ada doa Nabi yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi merayu minta untuk Allah bukakan pintu hati, pok menakan dia. Buka tak? Tak boleh. Allah tak perkenankan yang tu. Tuan-tuan, dalam hadis ni kita tengok daripada Atha bin Abi Rabah, dia berkata, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada aku, maukah kamu aku tunjukkan seorang perempuan syurga? Tuan-tuan, ni tiba-tiba ada seorang ustaz ajak.
ada seorang orang bagus lah. Kan? Kalau kata ustaz ni, tuan kata saya duk kata kat saya pula. Ada orang bagus tang lain tu. Saya akan bagus mana? Orang lain dia kata, "Ni, tuan-tuan, mau tak kita tengok ahli syurga?" Tuan-tuan nak tengok tak mau? Ha? Nak tengok tak mau? Kalau tuan-tuan kata nak tengok, saya duk lorong anggrek RPA Kangak. Kalau tuan-tuan nak tengok, ada seorang ahli syurga ke tu? Ha? Hak kembak dua orang, hak seorang lagi mati dah. Hak duduk kat bank, hak depa panggil Upin Ipin. Kan? Ha? Ada orang panggil Upin Ipin. Saya tak pernah panggil Upin Ipin lah, saya panggil Lik abang, Lik adik. Lik tu. Kalau saya bawa tuan-tuan nak tengok ada seorang ahli syurga, tuan-tuan pun masya-Allah nak tengok. Kan? Saya kata jom. Kita pergi tengok, pergi tengok, saya bawa pergi lorong rumah saya, ni ahli syurga. Tuan-tuan nak pukul saya ke nak buat apa? Kata apa tunjuk kawan ni? Tapi tuan-tuan, itu ahli syurga. Tuan-tuan, saya tak tahu. Kita tak tahu. Tiba-tiba Ibn Abbas dia kata dekat Ata bin Abi Rabah, "Wahai Ata, maukah kamu aku tunjuk seorang perempuan ahli syurga?" Dia kata mau. Bala. Dia bawa pergi. Ibn Abbas bawa pergi. Qala hadhihi al-mar'atu sauda. Perempuan ni, jom pergi tunjuk, dia tunjuk. Ni perempuan ni. Hadhihi al-mar'atu sauda atat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni perempuan hitam. Allah, kita tengok apa kali jam dah. Hitam pula. Tentu kita orang ni walaupun kita lelaki hitam, dia nak bini hitam. Ambil lah cerah daripada aku. Abang-abang lah. Abang-abang tengok sedap. Habis hak bini dia nak tengok sedap. Tengok hitam pula. Subjektif. Tapi orang lelaki ni teratur lah. Dia nak, kalau dia kata nak bini tu, dia nak yang apa? Cerah pada dia lah. Satu. Dia gemuk tak apa, bini jangan gemuk. Rumah kena besar. Kereta kena besar. Bini jangan besar. Bini tak boleh besar. Bini bawa pergi padang besar tak apa. Tapi kalau bini padang besar tak boleh. Yang ni biasa standard orang. Tuan-tuan, maka Ibn Abbas dia bawa Ata bin Abi Rabah pergi tengok perempuan ni. Tengok hitam. Hadhil mar'atu sauda. Atat Nabi. Perempuan ni dia pernah mai jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni usra." Dia kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni ada penyakit ayat, penyakit tarik, ada problem segini. Sakit." Kan? "Wa inni atakashafu fad'u Allah ta'ala li." Dan bila aku jadi macam ni, tertarik habis, terselok habis aurat, doalah dekat aku ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, "Qala in syi'ti sabarti walakil jannah." Nabi kata apa? Kat dia, kalau kamu mau, bolehkah kamu bersabar dan kamu akan dapat ganjaran syurga. Nabi offer lagu tu pula. Kan? Maka perempuan dia ni kata apa? Perempuan dia ni kata, "Wa in syi'ti kemudian Nabi kata lagi, "Wa in syi'ti da'utullaha ta'ala li an yu'afiyaki." Tapi kalau hang mau, boleh je aku nak doa untuk Allah Subhanahu wa taala legakan kamu terus daripada penyakit ni. Tuan-tuan, perempuan ni dengar nak sabar dapat syurga, satu lagi buat apa? Nak Nabi doa lega terus. Nak mana? Nak mana? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lah dalam situasi tu, tak boleh lah tuan-tuan, kena puan-puan nak ni. Sebab hadis ni pasal perempuan. Puan-puan berada dalam situasi ni, saya rasa mesti nak ambil hak nombor 3. Nabi offer 2 ya. Nabi offer apa? Kalau kamu mau bersabar dan akan dapat balasan syurga. Yang kedua, boleh aku doa dan lega terus. Orang perempuan kita nanti jawab apa? Dia jawab hak nombor 3. Kan? Boleh tak doa bagi lega, syurga mau juga. Dia nanti jawab lagu tu kan. Siapa tak mau syurga? Siapa tak mau lega? Betul? Tuan, ni saya pun lega orang ni. 2 bulan duk main hantar kursi. Ni baru lega. Kan baru boleh nak jadi imam. Baru boleh nak dandas lagi suruh. Tuan-tuan,
nak habaq, kata semua orang nak lega daripada sebarang penyakit. Perempuan ni dia tak pilih. Tetapi yang dia pilih adalah apa? Syurga. Sebab dia dengar Nabi offer dua benda. Nabi offer bersabar dan dapat syurga. Satu lagi hang doa, satu lagi aku doa lega-lega terus. Nabi tak sebut dah. Lega dan dapat syurga ya. Kalau lega dapat syurga, confirm dia pilih tu lah. Kan? Tapi Nabi tak offer yang tu. Yang pertama dan yang kedua. Maka bila perempuan ni dengar faqalat asbiru. Perempuan tu kata tak apalah, aku pilih untuk bersabar. Sebab apa? Sebab yang bersabar tadi partner dia apa? Syurga. Dia pilih untuk dapat syurga. Dia pilih untuk bersabar. Maka kemudian perempuan ni kata apa? Faqalat inni atakasyaf, tetapi aku ni duk terselak ya Rasulullah. Terselak nampak aurat. Fad'ullah an la atakasyafa fad'alaha. Maka doalah kepada Allah supaya tak terselak aurat aku sahaja. Maka Nabi pun doa bahagian tu sahaja. Doa supaya tak terselak sahaja, aurat tak tersingkap supaya orang lain boleh tengok. Tapi lega tak? Tak lega. Tapi tak lega tak apa. Perempuan ni bersabar dengan sakit dia, pasti dia dapat syurga. Bila dia dapat syurga, kerana itulah Ibn Abbas tahu Nabi sebut kat dia, Ibn Abbas ajar Atta' bin Abi Rabah, ni tengok perempuan ni, dia ni calon syurga. Dan sedangkan kalau ikut nak tunjuk ni, tengok Abu Bakar, ada tak? Abu Bakar calon syurga ya. Nabi dah janji dah. Kan? Umar pun calon syurga ya. Abbas Sayyidina Osman bin Affan pun calon syurga ya. Banyak yang Nabi sebut calon-calon syurga. Tapi bukanlah kita nak kata nak pergi cari orang-orang tu, tapi nak bagi tahu ada kriteria-kriteria yang menyebabkan juga kalau kita bersabar dalam penyakit juga musibah, kita adalah antara calon syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Yang ni kena dengan COVID-19. Penyakit ta'un. Fa akhbaraha annahu kana 'azaban yab'asuhu Allah ta'ala 'ala man yasha'. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi at-ta'un fayamkuzu fi baladihi sabiran muhtasiban. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Tuan-tuan, Aisyah dia bertanya kepada Nabi SAW berkaitan dengan wabak ta'un. Tuan-tuan, ta'un ni saya pun nak cerita betul-betul tak apa nak pandai. Ta'un ni penyakit dalam bab makanan gitu kan. Ayah-ayah dia meribak lagu no. Nak cerita hak betul-betul tak apa nak cerdik. Saya tak mengaji ke tu. Penyakit lah. Penyakit bawaan ni. Di mana penyakit ni tuan-tuan dikatakan oleh baginda Nabi SAW annahu kana azaban. Ini adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala buat, yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, yang Allah Subhanahu wa taala bagi ala man yasha, kepada sesiapa yang Allah kehendak, Allah akan bagi azab ni. Disebut apa? Azaban. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tetapi penyakit ni merupakan rahmat kepada orang mukmin. Siapa kena penyakit ni dapat rahmat ke lagu mana? Kita duk faham rahmat ni hujan turun, kan? Nak beli yang tu dapat, nak keluar pada hospital boleh, rahmat tak tengok. Padahal yang ni pun tiba-tiba Allah sebut siapa yang keluar daripada siapa yang kena wabak ta'un dan orang itu adalah mukmin, ianya juga adalah rahmat dengan syarat. Ada syarat dia. Bukan boleh kena-kena ya, rahmat. Tuan disahkan positif COVID-19, alhamdulillah rahmat. Sudah. Tuan disahkan positif ta'un, alhamdulillah saya baca hadis rahmat. Kena dengan syarat. Apa syarat dia? Iaitulah falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un. Disebutkan oleh baginda Nabi, tidak ada satu orang hamba yang apabila dia terkena wabak penyakit ta'un ni,
Fayamkusu fi biladihi sabiran, dan dia tetap berada di tempat dia. Dia stay. Sebab tu orang kata stay at home. Duduk di rumah. Ataupun duduk di negeri. Fi biladihi sabiran muhtasiban, dia bersabar dan dia mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, dan dia mengetahui bahawasanya yang kena tu adalah kerana takdir, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan pasal benda lain, pasal Allah yang memang nak bagi kena, nak uji. Entah, sebab tu kadang-kadang kita tengok lambat Covid ni pun, yang pi berpuluh-puluh ribu kena semua lah. Tak, yang kena beberapa kan. Pi tempat ramai-ramai yang nu yang ni buat, yang nu yang ni berhimpun, yang kena beberapa ya. Allah nak memilih orang-orang. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan orang ini dia akan mendapat ganjaran pahala sama macam orang yang mati syahid. Tuan-tuan, maka kita pun duk angkat pula bubuh dalam Facebook, bubuh dalam WhatsApp. Dia kata orang yang mati kena wabak ta'un ni, dia mati syahid, jangan duk mandi dia. Ada. Dia kena mandi lah, dia kena urus macam biasa. Cuma ajar, apa ajar? Pahala Allah nak bagi. Orang Allah Subhanahu wa taala nak bagi pahala yang macam ni. Sebab tu kalau dalam bab yang sebelum ni yang kita baca, bab satu orang yang sungguh-sungguh betul-betul dia minta, kita tak sampai lagi ke? Dah sampai ke? Saya tak ingat. Siapa yang betul-betul dia minta syahid, dia minta mati syahid, tetapi dia tak mati syahid, dia mati dekat atas katil, adakah dia akan dapat pahala syahid? Ya, dia akan dapat pahala ganjaran macam satu orang mati syahid, walaupun dia tak mati syahid. Maka kita pun bila dah dengar lagu tu, adakah kita tak perlu bagi dia mandi? Adakah kita tak perlu kapan dia? Tak, dia kena buat macam jenazah yang biasa, yang sempurna. Cuma ajar, pahala yang Allah bagi dekat dia tu sama. Sebab apa? Sebab dia memang betul-betul minta nak mati syahid, berperang pada jalan Allah, tapi tak mati syahid. Contoh dia siapa? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid perang sedia, tak pernah kalah dalam riwayat. Tetapi bila dia mati, mati yang mana? Mati ke atas katil. Mati sendiri, mati macam tu ya. Maka adakah dia tidak mendapat pahala, ganjaran pahala mati syahid? Dia akan dapat seperti mana dia betul-betul bersemangat untuk nak minta mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita ada berapa minit ni? Jam tak ada dah ni. Tidak ada jam. Pakai atas. Isyak pukul 8.32. Ada masa. 8.32 ke 3.1? Lebih kurang noh. Ada masa. Kita sambung hadis yang berikutnya. Disebutkan dalam hadis daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Qultu zalika anna laka ajraini. Qala ajal zalika kadhalik. Ma min muslim yusibuhu adhan syukatu fama fawqaha illa kaffara Allahu biha sayyiatihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajarah waraqaha. Muttafaqun alaih. Hadis Imam Bukhari dan juga Muslim. Daripada Ibn Mas'ud, dia berkata, satu hari aku masuk ke tempat, ke bilik Nabi, di mana Nabi SAW sedang berada dalam keadaan sakit, tenat, teruk. Yu'aku, Nabi sedang yu'aku. Yu'aku ni apa tuan-tuan? Sedang merengek. Tahu merengek? Kalau orang sakit ni dia bunyi apa? Aduhlah gitu. Tapi Nabi tak bunyilah aduhlah. Tu bunyi orang Melayu pula, kan? Macam saya duk abak dekat tuan-tuan lah. Orang Arab, kan? Kalau dia nak bunyi wow, dia bunyi wow ke? Dia bunyi wow. Dia tak bunyi wow. Wow tu huruf dia.
Wow. Nabi bila dia nak kata benda yang hebat, dia bunyi apa? Bah. Kita habaq dalam hadis Abu Talha tu. Abu Talha bagi kebun besar. Nabi bunyi apa? Bah. Tapi orang Melayu dia bunyi apa? Wow. Macam Jamal Pak Tunggu. Dia contoh kan. Dia, wow, jual orang lagi kaya daripada jual unta. Dia bunyi wow. Maka orang Arab dia ada bunyi-bunyi dia. Maka yu'aku ini dia merengek. Bunyi orang-orang sakit. Kita adalah kita punya apa? Orang Arab dia ada bunyi dia lah. Maka dikatakan di sini, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'akan syadid. Dan Ibn Mas'ud kata, ya Rasulullah, kamu ni merengek, bunyi sakit, kan? Bunyi menderita, sakit ni teruk sangat ni. Sakit panas ni, demam panas, sakit. Ini berasa perik dekat badan dia. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Nabi kata, ya betul. Sesungguhnya aku ni sakit 2 kali ganda sakit daripada hampa. Kalau hampa sakit 1 kali ganda, aku 2 kali ganda, macam 2 orang dalam kalangan kamu yang sakit. Sakit Nabi lebih lagi daripada kita. Faqultu zalika anna laka ajrain. Kalau begitu ya Rasulullah, engkau juga akan mendapat pahala 2 kali ganda lah. Kan? Sebab dah tahan sakit 2 kali ganda pada kita, maka akan dapat pahala 2 kali ganda lah. Maka Nabi pun menjawab, ajal zalik. Ya betul, memang demikianlah keadaannya. Nabi kata, aku juga akan dapat pahala 2 kali ganda lah, sebab menderita 2 kali ganda. Kan? Sebab tu tuan-tuan, susah payah orang ni sama tak? Susah payah orang sama tak? Tak sama. Satu orang, dia main mayang masjid. Kita duduk dengar hadis main mayang berjemaah. Bagus kan? Masing-masing kalau kata yang dapat 27, 20 lebih. Tak apalah, dapat lah. Siapa mayang di rumah seorang-seorang, dia dapat 1. Bak mai ni pula, bak mai, orang mai jalan kaki, orang mai naik kereta, orang mai naik motor. Sama tak? Tak sama. Yang mai jalan kaki sudah tentu dia teruk lagi. Dia penat lagi. Yang mai naik motor, okey sikit. Yang mai naik kereta, lagi okey, boleh buka aircon dengan radio siap. Kan? So, menunjukkan berbeza-beza kesusah payahan seseorang itu. Bak solat, ya dia solat. Tetapi bak on the way. Ya? Susah payah dia. Hak balik jalan kaki lagi, dia jalan kaki lagi. Tu, tapi tak mau lekeh juga orang tanya, pergi masjid naik apa? Naik mutu. Mutu apa? Mutu mik. Naik tumik. Naik tumik dia lah, walaupun bengkok-bengkok pun naik juga kan. Mutu mik tu. Tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi kata dia terima pahala 2 kali ganda seperti mana orang lain. Sebab apa? Sebab Nabi menerima 2 kali ganda sakit lebih daripada orang. Kemudian Nabi kata, ma min muslim yusibuhu adan. Nabi kata seorang muslim yang tertimpa sesuatu sakit, gangguan, baik berupa duri ataupun lebih daripada itu, nescaya Allah akan menutupkan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana daun yang telah pun berguguran daripada pokok. Hapus satu-satu, hilang satu-satu. Disebabkan adha, disebabkan sakit yang dia terima. Sebab tu tuan-tuan, antara perkataan sunnah, bila kita tengok orang sakit, bila kita dengar orang sakit, apa bacaan dia? Pendek lah. Kuklah tuan-tuan nak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjang. Kadang-kadang pula dengar hak ni, orang Melayu dia sensitif. Hai, bukan mati lagi. Dia kata baru sakit. Bukan tunggu mati nak sebut. Sakit pun nak sebut dah. Tak apa. Kita ada satu perkataan yang pendek. Bila dengar satu orang dia tertimpa musibah, kita kata apa kat dia? La ba'sa tahurun insya-Allah. Dah hafal ni. La ba'sa tahurun insya-Allah. Apa maksud la ba'sa? Tidak mengapa, tahurun insya-Allah akan jadi penghapus dosa insya-Allah. Mudah-mudahan daripada Allah. Penghapus dosa. Siapa-siapa pun yang dia kena terima sakit ni, ini adalah penghapus dosa. La ba'sa, dua ni ya. La ba'sa, 3 lah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Tahur tu apa tahur? Penyucian, bagi suci.
Ayat wudu yang kita ambil tu apa? Tahir, mutahhir, suci dan juga menyucikan. Maksud tahur tu apa? Penyucian. La ba'sa tahurun insya-Allah. Tak mengapa, moga menjadi penyucian, penghapus dosa, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Pendek ya? Ha? La ba'sa tahurun insya-Allah. Sebab apa? Sebab takut nak sebut innalillah. Sebut innalillah. Mentaliti kita apa? Mati ya. Padahal baru jatuh longkang, tak mati pun. Baik, tuan-tuan, kita ada banyak lagi hadis, tapi untuk malam ni kita ambil satu saja lagi hadis dalam bab sabar yang kita bincangkan pada malam ini, iaitulah hadis yang terakhir untuk malam ni insya-Allah sebelum kita buka kepada soalan, iaitulah berkaitan dengan tata cara sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tadi kita ajak satu doa. Iaitu doa apa? Doa bila kita ziarah orang sakit, kita boleh ataupun kita dengar berita satu orang sakit ataupun berita musibah, kita berkata apa? La ba'sa tahur insya-Allah. Yang ni satu lagi, kalau kita pula yang terkena sakit dan kita tak tertanggung dengan sakit tu. Sakit sangat, tak tahulah, tak maulah. Kan? Ni teruk-teruk ni. Teruk sampai mana? Teruk sampai mana? Dalam hadis ni dia sebut teruk sampai nak minta mati. Sampai nak minta mati ni kira tak ada dah. Tuan-tuan, ada ke sakit kepala sampai nak minta mati? Ya Allah, sakit kepala ni mati nang. Ada? Tak ada. Sakit apa lagi? Sakit perut minta mati tak? Tak. Tapi menunjukkan ni hak sakit yang memang dah teruk lah. Saya tak tahulah, saya pun tak pernah kena. Tuan-tuan pun tak tahulah. Mungkin operation ke apa ke. Tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Tapi inilah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma hyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Mungkin bahasa Arab kut laju sangat, tak ada nak hafal malam ni, hafal bahasa Melayu. Tuan-tuan, iaitulah Nabi SAW sebut dalam hadis Anas. Nabi bersabda, janganlah salah seorang daripada kamu sekalian menginginkan kematian kerana tertimpa sebarang kesulitan. Jadi masalah, jadi sakit lagu tu, minta mati. Fa in kana la budda fa'ilan, tetapi kalaulah dah tidak dapat tidak, memang sakit terus dah. Terputus sebelah ni. Terputus contohlah, saya reka bilangan. Terputus sebelah ni, kaki pun tak ada dah. Ya, terputus. Tapi duduk tak tahu nak awal, sakit sangat. Kita minta mati waktu tu. Maka bacaannya yang sunnahnya adalah yang disebutkan oleh baginda. Kadang-kadang kita pandai sebut lah ni lah. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan dengar kata apa? Nak sunnah apa dah, waktu tu duduk sakit tak ada nak fikir sunnah apa dah. Macam orang kata lah, jumpa hantu baca Yasin. Oh, apa ya? Jumpa hantu baca ayat kursi. Jumpa hantu baca yang ni. Dan dah jumpa, tak tahu nak baca apa lah. Tapi dia bawa kata kan, hak paling mujarab kali kita baca apa? Macam doa makan. Hantu tu terkejut tuan-tuan nak makan dia. Dia tuang. Sebelum ni jumpa hak lain. Baca jin hantu duduk dah. Tapi baca Allah mabarik lana, dia heran, dia kata kawan ni nak makan aku. Dia tuang. Dah, baca doa makan. Cuba tengok no. Tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi sebut baca apa? Allahumma hyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan itu khairan li, baik untuk aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu lebih baik untuk aku. Itu aja bahasa Melayu dia.
Bahasa Arab kau tak apa. Allahumma ahyini ma damatil hayata khairan li wa tuwaffini idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan itu baik, dan matikanlah aku sekiranya mati itu baik. Jadi minta serah ke Allah. Kalau main dengan mulut, main dengan perasaan, biar mampu cepatlah sakit kan. Tu mulut. Dia kira teradak dia nak keluar apa. Tapi minta dekat Allah, Allah akan bagi yang terbaik kepada kita. Ni musibah ni nak kena sabar dengan apa yang Allah bagi. Macam yang saya abang tadi tuan. Lo ni kita pandai cakap sabar. Pasal apa? Pasal tak kena. Dan kena tu. Waktu tu ujian. As-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar itu pada saat rempuhan yang pertama, ketika musibah jadi, waktu tu test. Tahu boleh sabar ke tak boleh sabar. Lo ni kita boleh cakap cerita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah kurniakan kekuatan dan juga kesabaran kepada kita semua insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya buka Allah kepada soalan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang nak diajukan. Adakah? Tak ada, insya-Allah. Baik, jadi mudah-mudahan yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah, salah dan silap terkesannya bahasa itu datangnya pada diri saya sendiri, walaupun hakikatnya kedua-duanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.